Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Siti Safina Haji Hussein bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi ke-45. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Kejohanan Karate Asia Tenggara ke-10 di Manila menjadi kayu pengukur skuad karate negara untuk lebih bersedia sebelum kesukan SEA Kemboja pada Mei nanti. Skuad negara membawa pulang 3 pingat emas, 5 perak dan 5 gangsa daripada kejohanan yang berlangsung pada 13 hingga 19 Mac lalu dan berada di kedudukan kelima keseluruhan. Pingat emas negara disumbangkan Siti Nur Azwani Nur Azli menerusi acara Komite Sparring 61 kg wanita, S. Geri Jaiswaran Pillai dalam acara 67 kg lelaki dan Muhammad Arif Afifuddin bagi acara 75 kg lelaki. Skuad memanah negara mencipta sensasi apabila membawa pulang 1 emas, 1 perak dan 2 gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2023 peringkat 1 yang telah diadakan pada 15 hingga 19 Mac di Taiwan. Trio kompaun lelaki negara yang dibarisi Muhammad Juwaidi Marzuki, Muhammad Syafiq Muhammad Arifin dan Muhammad Alang Arif menewaskan skuad India dalam perlawanan akhir dengan kemenangan tipis 226 berbalas 225 untuk pingat emas. Sementara trio recurve wanita yang dibarisi Ku Nurin Afikah, Shakira Masaik dan Nurul Azrina pula berjaya merangkul pingat perak selepas tewas pada pasukan tuan rumah pada aksi final. Skuad negara menambah 2 lagi pingat gangsa menerusi Juwaidi Marzuki dalam acara kompaun individu lelaki dan Shakira Masaik dalam acara recurve individu wanita. Oyen, maskot rasmi Sukan Malaysia dan para sukma ke-20 MSN 2022 kembali lagi menemui peminatnya. Kali ini keletah maskot Oyen yang sentiasa mencirikan semua orang telah membuat penampilan khas di Sekolah Rendah Agama Integrasi AU2 Keramat pada Isnin sempena hari pertama sesi persekolahan di seluruh negara. Pihak pengurusan sekolah telah menampilkan Oyen bagi memeriahkan lagi sesi pendaftaran pelajar-pelajar baru selain mempelajari sifat harimau yang berani dan bersemangat dalam meneruskan kehidupan serta mengharungi cabaran hidup. Sempena kedatangan bulan Ramadan yang mulia 1444 Hijrah, satu ceramah ambang Ramadan, Tanyalah Ustaz telah diadakan di Surau Al-Faizin Majlis Sukan Negara pada Rabu. Ceramah yang dihadiri pegawai dan anggota MSN ini dikendalikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zukri Abdul Jalil dari TV Al-Hijrah, manakala Al-Fadhil Ustaz Bukhari Abdul Rahman dari Radio Ikim FM sebagai panel. Turut hadir ke program tersebut Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan MSN Encik Suhardi Alias. Menjelang tamasya Sukan SEA Kemboja 2023, Chef di Mission Kontingen Negara yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir Ali bersama-sama 2 timbalan yang berbahagia Datuk Shalin Zulkifli dan Sharon Wee telah mengadakan beberapa siri lawatan ke venue latihan sukan bagi meninjau persiapan atlet negara menghadapi tamasya Dwi tahunan tersebut. Sesi lawatan yang telah bermula sejak 14 Mac lalu sehingga 24 Mac membabitkan 9 jenis sukan dan akan diteruskan sehingga April 2023. Sukan SEA ke-32 bakal membuka tirainya secara rasmi pada 5 hingga 17 Mei 2023 menyaksikan tuan rumah Kemboja setakat ini mempertandingkan sebanyak 40 jenis sukan. Selepas lama menyepi, Sukan Media kembali dengan kerjasama Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia atau SAM. Sukan Media MSN SAM 2023 berlangsung meriah di MSN Bukit Jalil. Lebih manis, Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hanayo turut hadir memeriahkan karnival dan meluangkan masa beramah mesra dengan pengamal media. Penganjuran edisi ke-9 ini berkonsepkan rumah sukan iaitu Rumah Wira, Rumah Johan, Rumah Rimau dan Rumah Situmas. Untuk edisi kali ini, Rimau muncul juara selepas mengumpul 130 mata keseluruhan dengan pungutan 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Sesuai dengan peranan melaporkan berita sukan tanah air, pengamal media berpeluang merasai pengalaman sebagai atlet melalui penganjuran Karnival Sukan Media MSN SAM 2023.
Pengamal media daripada pelbagai agensi itu diberi peluang menyertai 4 sukan yang dipertandingkan iaitu tarik tali, bola tanpa duduk, bola jaring shootout dan bola sepak liga penalti. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata beliau optimis karnival berkenaan mampu mengeratkan hubungan antara Badan Pentadbir Sukan dan pengamal media sukan tanah air. Bagus, ini saya rasa kedua ke ketiga dah program dengan media dan saya rasa program seperti ini bagus untuk golongan media. Dia akan dapat mengalami perasaan kita bila kena bersenam bawah matahari. So dia akan ada rasa lebih banyak lagi empati terhadap golongan atlet kan. Saya harap kerjasama erat dengan Majlis Sukan Negara dan KBS dengan kumpulan media ini kita boleh teruskan. Bertemakan perpaduan, setiap wakil media yang mengesahkan penyertaan dipecahkan mengikut 4 rumah sukan. Acara karnival dimulakan seawal 8 pagi dengan penyerahan bendera rumah oleh Encik Suhardi Alias, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan MSN dan diakhiri dengan acara penyampaian hadiah serta acara cabutan bertuah yang sememangnya sentiasa dinanti-nantikan saban tahun. Kombinasi pemain senior dan junior jelas membuahkan hasil selepas skuad bola tanpa negara berjaya merangkul pingat emas di kejohanan 4 negara di Maldives Februari lepas. Kejayaan ini sekaligus menjadi pembakar semangat buat skuad bola tanpa negara sebelum berjuang di Kemboja. Jurulatih skuad lelaki Sam Simon Muhammad Syarid menjelaskan pasukan ke Kemboja kali ini rata-rata dibarisi pemain muda dan hanya 3 pemain senior disenaraikan bagi memperkuatkan pasukan, diketuai Ketua Pasukan Sim Jian Kin. Kalau ikut kita punya preparation ni 2027, tapi kalau kita tengok performance kita sasarkan sekurang-kurangnya pingat gangsa lah. Sekurang-kurangnya. Kalau ada luck grouping kita tengoklah, tapi kita punya target sekarang gangsa dulu. Bagi pemain senior, Ranjit yakin Malaysia berada di landasan tepat untuk berpulang sekurang-kurangnya pingat gangsa dengan persiapan awal yang dilakukan pasukan sejak Januari lalu. Untuk tahun ni saya rasa dapat pingat tu boleh. Sebab sebelum ni punya team selalu training pun kita kurang and kita pun last minute punya untuk training SEA Games squad. Sebab management pun kurang masa tu. Tapi sekarang dah tukar presiden baru, so lebih better. So this time the player all is very professional and good one. Skuad negara akan mengadakan perlawanan persahabatan antarabangsa bertemu Kemboja dan Singapura minggu depan bagi menilai prestasi atlet sebelum berlepas ke Temasya edisi ke-32 itu nanti. Atlet lari berhalangan Muhammad Redha Roslan tekad membawa pulang pingat emas daripada Sukan SEA edisi kali ini. Beliau yang lebih dikenali sebagai Mat Redha mahu menebus kehampaan selepas terpaksa berpuas hati dengan 3 pingat perak di Sukan SEA Filipina 4 tahun lalu. Atlet berusia 34 tahun itu berkata persiapan untuk Sukan SEA Kemboja lebih baik dengan adanya venue latihan yang mempunyai laluan berhalangan berbanding persiapan ke Filipina. Jelasnya, beliau dan rakan sepasukan giat menjalani latihan dan menyesuaikan diri selepas mendapat maklumat mengenai ukuran dan jenis halangan daripada tuan rumah. Nak kata better preparation tu, nak kata boleh lebih kurang 80% kita boleh commit, lebih kurang macam dekat sana lah, lebih kurang macam tu. And then kalau nak ikutkan time tu, Philippines ataupun tuan rumah yang sebelum ni, diorang memang dah katam dengan obstacle tu. Memang diorang keep going dengan dia punya obstacle tu setiap hari and then well prepare. Cuma kita delay sedikit lah, tapi at the same time kita akan cuba sehabis mungkin lah. InsyaAllah dengan ada tim kita ni sekarang ni saya rasa okey. Tambah beliau, Filipina tetap menjadi halangan utama skuad negara namun yakin mampu membalas dendam dengan merangkul emas di Kemboja.
So kalau nak ikutkan memang saya memang jiwa saya ni jiwa untuk kemenangan nombor satu untuk saya adalah nombor satu adalah menang. Nombor dua tu untuk saya rasa macam kalah kan. Even orang lain rasa macam naik podium okey pun kan, tapi untuk saya tak. So insya-Allah this year kita akan revenge balik apa benda yang sepatutnya kita kena bawa balik tu. Untuk edisi kali ini, skuad lari berhalangan negara akan diwakili 4 atlet lelaki dan 4 atlet wanita, menyasarkan meraih emas acara 100 meter individu dan berpasukan lelaki serta kedudukan podium bagi acara 100 meter berpasukan wanita. Di Filipina, Malaysia berjaya mempulang 3 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Nama Muhammad Syami Irfan Suhaimi kini semakin meniti di bibir peminat hoki tanah air kerana memiliki potensi besar untuk menjadi tonggak utama skuad hoki senior negara pada masa hadapan. Syami adalah anak kepada bekas pemain hoki negara Suhaimi Ibrahim yang pernah menyarung jersey kebangsaan ke Tamasya Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan Olimpik Sydney pada tahun 2000. Syami mengakui sudah memasang impian sejak sekian lama untuk mengikuti jejak langkah bapanya. Idola saya, ayah saya sendiri, Suhaimi bin Ibrahim. Banyak sebab ayah saya. Salah satu dia punya mentality, dia punya cara main sebagai forward kan. Dia punya disiplin, dia punya life, dia punya apa orang cakap, dia punya lifestyle. Tu memang ayah saya tak jauh pun. Memang saya tengok dia pun cara hidup, saya ikut dia. Cara main pun saya banyak belajar daripada dia. Dia banyak tolong saya. Syami pernah diberi peluang beraksi dalam kesebelasan utama skuad senior apabila dipanggil sebagai pemain simpanan ekoran kecederaan beberapa tonggak utama. Ketika Piala Dunia di Bhubaneswar, India pada Januari lalu, Syami berjaya menjaringkan gol kemenangan ketika menentang Jepun di penentuan tempat ke-13 apabila skuad negara menang 3-2. Saya sangat banggalah. Coach Syarul telah pilih saya untuk pergi World Cup dan saya juga dapat berbakti untuk Malaysia dalam 4 perlawanan mengganti Syaril, iaitu first game lawan New Zealand sampai Jepun last game. Dapat menjaringkan 2 gol. 1 gol shootout, 1 gol field goal. Alhamdulillah. Saksikan Sembang Sukan bersama saya, atlet karate negara Arsharmendran. Saya telah berkongsi banyak pengalaman saya, entire my karate journey, and the best part, saya telah first time cerita pasal bisnes saya. Saksikan Sembang Sukan. Saya ada bisnes barbershop, sudah berlama 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Saya start 2016. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, kami di Majlis Sukan Negara dan seluruh warga sukan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada Muslimin dan Muslimat. Sehingga bertemu lagi di edisi akan datang.